الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimi muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli kuliah Tanwirul Masalik. Pagi ni kita dah sampai siri yang ke-31. Alhamdulillah. Kita sambung bacaan kitab kita, muka surat 188. 188 kita tengok hadis riwayat sepupu Nabi yang bernama Ummu Hani. Hadis ni nak bagi tahu sembahyang duha paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Kita tengok hadis sepupu Nabi Ummu Hani. Hadis ni berlaku selepas Nabi berjaya membuka kembali kota Mekah. An Ummi Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha qalat dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'am al-fath fawajadtuhu yaghtasil wa Fatimah ibnatuhu tasturuhu qalat fasallamtu alayhi faqala man hadhihi faqultu ana Ummu Hani bintu Abi Talib faqala marhaban بأم هاني فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي يا أم هاني قالت أم هاني وذاك ضحى رواه البخاري ومسلم. Artinya daripada Ummu Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha berkata, aku pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari pembukaan kota Mekah. Ummu Hani ni dia kakak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Ummu Hani bin
Abu Talib. Dan seorang lagi Ja'far bin Abi Talib yang mati dalam peperangan Mu'tah di Jordan, yang mana dikerat tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putih. Jadi orang timun. Mati syahid. Tak ada tangan, tak ada kaki. Jadi macam timun. Ja'far ni abang Sayyidina Ali juga. Ja'far, Ummu Hani, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Baik, Ummu Hani ini juga terkenal dengan hadis Nabi Isra' Mi'raj bermula di rumah dia. Malam Isra' Mi'raj, Nabi tidur rumah Ummu Hani. Kemudian Malaikat Jibril menggerak Nabi. Malaikat Jibril datang daripada arah bumbung. Sebab orang Arab ni, bumbung rumah ni Pak, ada satu tempat iaitu ruang tamu. Ruang tamu tidak berbumbung. Ruang tamu tidak berbumbung. Jadi Malaikat Jibril masuk ke tu. Arab tak apalah, dia jarang-jarang hujan. Kalau tuan-tuan buat rumah, ruang tamu tak ada bumbung, penuh dengan ayak lah. Arab dia buat seni bina dia macam tu. Bilik berbumbung, dapur berbumbung, semua berbumbung, tapi ruang tamu tak berbumbung. Boleh tanam pokok-pokok bunga. Jadi Nabi tidur di rumah Ummu Hani di ruang tamu. Malaikat Jibril datang, gerak Nabi, usung Nabi, bawa Nabi ke Masjidil Haram. Di situ dada Nabi dibelah, dibaringkan Nabi, dibelah dada Nabi, dikeluarkan hati Nabi, dibasuh dengan air Zam-Zam. Semua kita tahu cerita tersebut nah. Dan saya ada kitab kitab guru saya Syekh Ahmad Fahmi Zam-Zam. Dia menyusun hadis-hadis, diterjemah daripada kitab Arab, kronologi cerita satu berdasarkan hadis Nabi, permulaan hijrah Nabi sampai selesai. Bukan hijrah, Isra' dan Mi'raj, secara kronologi supaya tersusun cerita lengkap. Baik, sekarang rumah Ummu Hani ni ditanda dengan batu-batu merah. Dulu banyak kawasan batu merah tu di Masjidil Haram. Masjidil Haram tu batu-batu merah. Dulu kawasan tu banyak. Kemudian diruntuh-runtuhkan oleh kerajaan Saudi. Mereka buat pembinaan masjid yang baru, Masjidil Haram. Tetapi ada satu tempat batu merah tu dikekalkan untuk menunjukkan inilah asalnya rumah Ummu Hani, di mana bermulanya Isra' Mi'raj daripada rumah dia. Nabi tidur di rumah dia malam tu. Pasal apa Quran sebut dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Sepatutnya Quran kena sebut dari rumah Ummu Hani ke Masjidil Aqsa. Quran kata minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rupa-rupanya Allah Ta'ala tahu dah Isra' Mi'raj ni kalau kira betul dari rumah Ummu Hani ke Palestin. Tapi Allah sebut dari Masjidil Haram kerana nanti Masjidil Haram ni akan diperbesarkan rumah Ummu Hani masuk dalam Masjidil Haram. Itu maksudnya. Jadi ilmu Allah ni, Quran ini menjangkaui zaman. Mungkin zaman dulu orang kata patutnya dari rumah Ummu Hani lah. Hak betul-betulnya dari rumah Ummu Hani pergi ke dekat telaga, basuh hati, lepas tu baru terus perjalanan ke Aqsa. Baik. Ummu Hani ni dia sepupu Nabi. Yang penting dia sepupu Nabi. Nabi tidur rumah dia malam tu. Baik, setelah Nabi berjaya membuka kota Mekah, Fathu Makkah, aku dapati baginda sedang mandi. Nabi ada mandi satu tempat. Letak tirai sikitlah, tutup. Mandi dekat telaga, tutup dengan gantung tirai. Putrinya yang bernama Fatimah sedang menutupinya. Aku memberi salam kepadanya dan baginda bertanya, siapakah ini? Nabi tak tahulah. Mai bagi salam, Nabi duduk tengah mandi. Nabi tanya, siapa ni? Aku berkata, saya Ummu Hani binti Abi Talib. Nabi berkata, marhaban. Ni sunat kita sebut apa? Marhaban. Marhaban ni satu perkataan untuk menunjukkan welcome. You are welcome. Marhaban. Jadi kata Imam An-Nawawi ketika menghurai hadis ni, bila orang mai jumpa kita, sunat kita kata marhaban, ahla wa sahlan, marhaban, marhaban, selamat datang, selamat datang.
Macam tu. Marhaban. Marhaban bi ummi Hani. Selamat datang wahai Ummu Hani, wahai sepupuku. Selepas selesai mandi, Nabi mendirikan solat sebanyak 8 rakaat dalam keadaan berselimut dengan satu kain. Selepas selesai solat, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saudaraku, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib, adik dia lah, ingin memerangi seorang lelaki yang telah aku jamin keamanan kepadanya. Lelaki itu ialah Ibnu Hubairah, nama orang lelaki lah. Sayyidina Ali kata nak bunuh dia tu. Ummu Hani dah bagi jaminan keselamatan kepada Ibnu Hubairah. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kami menjamin keamanan kepada orang yang kamu beri keamanan itu, wahai Ummu Hani. Ummu Hani berkata, peristiwa itu berlaku pada waktu duha. Yang kata Nabi semayang 8 rakaat tu dalam waktu duha, maknanya Nabi semayang duha lah tu. Ada riwayat 2 rakaat, ada riwayat 4 rakaat, ada riwayat 8 rakaat. Nah, itulah semayang sunat duha. 2 yang paling sempurna 8, dan boleh juga buat 12. Kita tengok muka surat 189, dan sebanyak-banyak rakaat duha 12 rakaat. Sunat memberi salam pada setiap 2 rakaat. Nak buat direct terus pun boleh. Dipanggil wasal, sambung menyambung. Tapi lebih baik fasal, pisah-pisah. Sunat memberi salam pada setiap 2 rakaat. Dan waktunya dari naik matahari hingga gelincir. Naik matahari 27 minit selepas terbit matahari. Hingga gelincir maknanya sampai zuhur. Sampai zuhur. Ataupun dekat-dekat zuhur, 15 minit lagi sebelum zuhur. Hadis riwayat Imam Tirmizi, siapa solat duha 12 rakaat, Allah akan membina satu istana untuknya di dalam syurga. Hadis riwayat Ummu Hani lagi, sesungguhnya Rasulullah SAW salat sunat duha sebanyak 8 rakaat lepas Nabi mandi tadi itulah. Pada hari pembukaan kota Mekah, baginda memberi salam pada setiap 2 rakaat. Kemudian hadis di bawah tentang Nabi tengok orang penduduk Quba, mereka sedang solat duha. Nabi kata, salatul awwabin idza ramadatil fisal. Nabi kata, solat orang yang banyak ketaatan, awwabin, dan banyak bertaubat kepada Allah, ialah apabila anak unta merasai kepanasan padang pasir. Tu waktu terbaik lah. Macam pukul 9-10 tu, kalau di padang pasir ni dah mula rasa panas-panas. Itu waktu terbaik sembahyang duha, iaitu 1/4 siang, lebih kurang pukul 10 pagi. Baik, sekarang kita sambung tajuk qada'un nawafil. Sembahyang sunat boleh qada tak? Boleh ke tak boleh qada sembahyang sunat? Sembahyang sunat ni ditinggalkan tidak berdosa, buat insya-Allah dapat pahala kalau ikhlas, kalau betul. Boleh qada tak sembahyang sunat? Jadi jawab dia, ada sembahyang sunat yang boleh qada, ada sembahyang sunat yang tak boleh qada. Saya beritahu, ada sembahyang sunat yang bersyarat. Qada boleh tapi bersyarat. Witir, tarawih boleh qada bersyarat. Malam tu dia sembahyang isya. Dia sembahyang isya, cuma dia tak sembahyang witir tarawih. Maka malam tersebut tu dia boleh qada lah witir tarawih. Kalau dia tak sembahyang isya, dia qada isya sahaja. Baik, kita baca sini. Pengarang mula-mula sekali dia bagi kata kunci. Dia kata wa kullu naflin muaqqatin kal'id wad-duha wal-witr wa rawatibil fara'id idza fata nudiba qada'uhu abadan. Setiap solat sunat, saya boldkan, saya gelapkan, hitamkan, yang mempunyai waktu. Setiap sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Seperti solat hari raya, duha, witir dan rawatib yang mengiringi solat fardu. Qabliyah ba'diyah tu panggil rawatib. Apabila terluput waktunya, habis dah waktu dia,
sunat diqada selama-lamanya. Boleh qada. Tak syarat orang tu duk selalu buat boleh qada, tak syarat macam tu. Ada orang kata syarat macam tu. Contoh kita pagi ni tak sembahyang sunat subuh. Satgi nak qada boleh tak? Boleh. Sebab sunat subuh tu sunat rawatib. Sunat rawatib tu dia terkait dengan waktu. Sunat subuh boleh qada. Sekarang boleh qada, satgi boleh qada. Bila-bila masa boleh qada. Sembahyang sunat yang mempunyai waktu, sama ada kita rajin buat, tak rajin buat, kita istiqamah, tak istiqamah, yang penting status dia sembahyang sunat yang berwaktu, boleh diqada. Itulah kesimpulannya. Dua lagi sembahyang sunat tak boleh qada, iaitu sembahyang sunat yang bersebab. Sembahyang sunat bersebab ni macam kemarau. Sebab kemarau, orang buat sembahyang minta hujan. Kita tak pergi sembahyang tu. Kemudian hujan pun turun. Kita pun rasa menyesal, aku tak sembahyang. Hujan dah turun, aku nak sembahyang minta hujan. Tak boleh. Sembahyang minta hujan, dia buat kerana bersebab. Sempena dengan kemarau, buat sembahyang minta hujan. Dah hujan dah, tak boleh dah sembahyang minta hujan. Lagi sembahyang apa lagi dipanggil? Sembahyang sunat bersebab. Nama dia bersebab. Sembahyang gerhana. Bila berlaku gerhana, sebab gerhana, kita pun buatlah sembahyang sunat gerhana. Dia bukan berwaktu, dia tak ada waktu tetap. Macam duha pagi, tarawih witir lepas sembahyang isya, dia ada waktu tetap tu. No? Sembahyang raya 1 Syawal, sembahyang raya 10 Zulhijjah, dia ada hari-hari yang tetap. Time dia tu tetap, dipanggil berwaktu. Sembahyang gerhana dia tak menentu, kadang dia jadi pagi, kadang jadi petang, kadang jadi malam, kadang lepas maghrib, lepas isya. Itu gerhana. Dia berkala lah, kita panggil bersebab. Sekali-sekala dia jadi, dia tak menentu. Tak ada dalam takwim yang tetap. Kata gerhana 10 Muharram jadi gerhana tiap-tiap tahun. Time dia macam ni. Tak ada. Sembahyang yang jenis bersebab, waktu orang duk sembahyang tu, kita sembahyang lah. Kalau dah habis dah gerhana, baru kita nak sembahyang, kita nak niat qada pun tak sah. Faham tak? Sembahyang gerhana tak boleh qada. Sembahyang minta hujan tak boleh qada. Itu panggil sembahyang sebab musabak. Sembahyang jenazah boleh qada tak ustaz? Sembahyang jenazah, macam mana qada sembahyang jenazah ni, saya pun tak dapat nak faham. Sembahyang jenazah, ada jenazah depan, kita boleh sembahyang hadir. Tak sempat, jenazah dah dikebumikan, kita pergi sembahyang atas kubur, boleh? Kalau dah lama dah mati, adat kata dah mereput lah. Ada orang buat kajian bila mayat mereput, seminggu reput dah kot dah. Baru kita nak sembahyang jenazah, tak boleh dah. Adat kata mayat tu dah reput, tak boleh sembahyang dah. Kalau jauh, kita boleh sembahyang ghaib. Tapi kalau dah lama, dia dah mati sebulan dah, nak ghaib apa lagi, reput beda. Adat kata lah, tapi ada juga hamba-hamba Allah yang tak reput kan. Kita jangan kira hak tu, kita kira kebanyakan manusia kalau kata seminggu, sebulan tu dah reput dah tu, tak ada lagi lah qada solat jenazah. Baik, contoh Syafiq bagi contoh taubat hajat. Ni semua bersempena. Sempena dengan dosa, dia buat sembahyang hajat. Taubat, sembahyang hajat, istikharah. Hak tu dia kena buat waktu ada sebab tu dia buat. Bila dah habis sebab tu, tidak boleh qada. Jadi sembahyang yang berwaktu boleh qada. Sunat musafir. Sunat musafir ni konsep dia buat sebelum musafir. Buat sembahyang sunat dulu baru musafir. Waktu nak musafir tu lah buat sunat musafir. Dah balik dah daripada musafir, baru nak buat sunat musafir. Buat musafir apa lagi, dah hilang dah sebab dia, tidak boleh qada. Okey, sembahyang yang berwaktu boleh qada, sembahyang yang bersebab tidak boleh qada. Satu lagi, sembahyang mutlak. Mutlak ni atas kerajinan dia sembahyang, aku sembahyang 2 rakaat sunat mutlak. Tak terikat dengan waktu, tak terikat dengan sebarang sebab. Bukan dia buat sunat taubat, bukan dia buat sunat hajat, bukan dia buat sunat istikharah. Dia ada free time, masa lapang, dia kata aku sembahyang, dia niat sembahyang je. Itu dia panggil sunat mutlak. Dia pun tak tahu nak buh nama apa, dia niat solat, dia niat sembahyang saja. Sunat mutlak pun tak boleh qada. Sunat mutlak boleh buat siang, boleh buat malam, cuma adalah waktu larangan, lepas subuh, lepas
selepas asar. Ada 5 waktu yang Nabi larang, ketika matahari baru terbit dan ketika matahari dalam proses nak terbenam. Satu lagi 15 minit sebelum zuhur. Itu sunat mutlak dilarang. Tak boleh. Sunat mutlak tak boleh. Sunat bersebab tu pun tak boleh. Selepas subuh, ketika proses matahari nak terbit, rembang 15 minit sebelum zuhur, selepas menunaikan sembahyang asar, dan satu lagi senja ketika matahari nak terbenam. Khamsatu awqat, 5 waktu Nabi melarang sembahyang sunat mutlak. Baik, di sini kita dapat faham dah, sembahyang sunat ada 3 pecahan. Sunat berwaktu, sembahyang sunat bersebab, sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat berwaktu boleh qada. Tak syarat orang tu rajin. Ada orang kata dia tu kalau duduk biasa sembahyang sunat subuh, selalu duduk sembahyang sunat subuh, hari ni dia terlambat, dia boleh qada. Tapi kalau dia sekali-sekala sembahyang sunat subuh, dia tak boleh qada. Tak, ulama tak syaratkan. Rajin tak rajin tu bukan satu syarat. Istiqamah tak istiqamah tu bukan satu syarat. Kalau status sembahyang tu sunat berwaktu, maka boleh qada. Kadang-kadang manusia ni dia celaru. Ada tajuk lain dia syarat kena rajin baru boleh buat. Itu tajuk lain. Tajuk apa yang kalau rajin baru boleh buat? Tu tajuk puasa hari syak. Dengar elok-elok. Puasa pada hari syak 30 Syakban. Boleh ke tak boleh puasa 30 Syakban? Jawab cara umumnya haram, Nabi melarang. Kecuali orang yang duk selalu istiqamah puasa Isnin 30 Syakban jatuh hari Isnin. Kerana rutin dia, istiqamah dia puasa sunat Isnin, maka 30 Syakban dia boleh puasa. Hak tu tajuk puasa. Pasal apa nak bawa mai tajuk sembahyang sunat ni boleh qada tak? Sembahyang sunat ni disebut nudiba qada'uhu abadan, sunat qada. Bila tinggal sembahyang sunat yang berwaktu, sunat qada abadan selama-lamanya. Biduni syarat, tanpa ada syarat dia rajin tak rajin. Dia ni setahun sekali baru sembahyang sunat subuh. Pagi ni dia dengar kuliah ni, dia tak sembahyang sunat subuh tadi, dia nak qada sekali lagi. Habis kuliah pukul 8 dia nak qada. Boleh tak? Dia tak rajin pun. Boleh. Tak ada syarat rajin tak rajin pun. Hak rajin tak rajin ni dalam bab puasa hari syak. Faham maksud saya? Jangan celaru. Kadang-kadang orang ceramah, dia tak baca kitab, dia ceramah, dia kata macam tu lah. Kalau kita dah terlepas ni, dah cerah pagi dah, kita boleh qada sunat subuh. Tapi syarat dia, duk biasa buat. Duk biasa buat boleh qada. Tak biasa buat, jangan qada. Bukan macam tu. Tak ada syarat pun. Syarat kita tahu status solat tu, solat jenis berwaktu. Sunat rawatib, sunat duha. Raya boleh. Hari raya, makcik-makcik yang haid 1 Syawal, dia tak sembahyang raya lah, 1 Syawal dia haid. Pagi ni nak sembahyang usalli sunat Aidil Fitri, aku nak sembahyang sunat Aidil Fitri, boleh tak? Boleh. Sembahyang. Ingat-ingat balik raya hari tu, dah lah tak pergi mana. Sembahyang raya pun tak. Ada yang tak sembahyang raya kerana haid, ada yang tak sembahyang raya kerana nifas, ada yang tak sembahyang raya pasal lena ya pagi-pagi raya tu. Selalu duduk pergi masjid, tak sembahyang. Bila dia tinggal tu, hari ni boleh sembahyang. Aku sembahyang sunat raya Aidil Fitri. Sembahyang raya Aidil Fitri, sembahyang. Sunat angkat takbir 7 kali. Cucu tengok pelik, apa tok buat ni? Sembahyang apa duk takbir banyak kali? Sembahyang raya. Raya apa pagi ni? Raya Aidil Fitri ya, qada balik hal lepas. Bukan syarat rajin tak rajin, bukan syarat istiqamah tak istiqamah. Abang Faidrus kita kata banyak juga dengar sebelum ni, kalau nak qada sunat subuh kena yang istiqamah buat. Perkataan yang istiqamah tu tak betul. Nudiba qada'uhu abadan, sunat qada tanpa disyaratkan istiqamah tak istiqamah. Saya nak buat contoh satu lagi kecelaruan kalau mengaji tak baca kitab, ceramah tak baca kitab. Kita mazhab Syafi'i, sapu ayak di kepala, ambil wuduk sapu ayak di kepala. Walau sya'ratan, sapu satu rambut pun tak apa dah. Sapu ayak, mazhab Syafi'i lah. Sapu ayak di kepala. Walau tu Melayu kata walaupun. Arab kata walau. Melayu kata walaupun.
sya'ratan, satu helai rambut. Sah dah. Ada mazhab kena sapu seluruh kepala. Ya betul lah. Kita cerita mazhab Syafi'i. Satu helai rambut. Tak apa dah. Au ba'da sya'ratin. Atau setengah daripada selai. Selai tu daripada ujung sampai ke umbut dia tu. Tu selai. Setengah helai pun tak apa dah. Tapi ada juga orang ceramah. Sapu rambut di kepala ni. Alal aqal sekurang-kurangnya 3 helai. Sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Had tu bab tahallul tu. Bila kita buat umrah, niat, ihram, tawaf, sa'i, lepas kita sa'i pi balik 7 kali, kita nak kerak rambut. Minima dia berapa banyak? 3 helai. Kepanjangan dia banyak mana? Sekurang-kurangnya 1 ruas jari. Rambut tu 1 ruas, 3 helai tak apa dah. Prak gunting 3 helai tak apa dah. Yang gunting selai, kurang-kurang 3 helai. Hak tu bab tahallul haji umrah. Berapa helai rambut nak digunting? Yang pi bawa main ambil wuduk kena. Biarlah memanglah sekali kita letak tangan kita yang basah tu mesti lebih daripada 3 helai. Tapi kita nak betul-betul tepat. Jangan duduk celaru. Bab haji 3 helai rambut, dia bawa main ambil wuduk kena 3 helai sapu rambut di kepala. Kena orang tu botak, rambut dia ada selainya macam mana? Dia upin. Upin ke ipin? Rambut satu. Upin ke ipin? Ha? Upin. Upin lah. Saya tanya anak saya ni, papa duk ikut kau mengaji. Upin rambut selai kan? Dia rasa sapu selai tu je macam mana? Sah tak? Sah selagi rambut tu di kepala. Macam mana nak cari 3 helai? Rambut dia ada selai lah. Upin. Upin ke ipin? Upin. Upin lah. Upin. Anak saya kata upin. Kalau kepala botak, sapu. Tak nak sapu rambut. Macam mana sapu kepala botak, sapu kulit kepala lah. Hak 3 helai tu cerita gunting tu. Gunting lepas sa'i tu, gunting berapa helai Ustaz? Kena 3 helai. Kepanjangan dia, kurang-kurang 1 ruas jari. Kalau botak dia ambil pisau cukur, dia buat syarat je lah. Imraru Musa. Nampak tak? Celaru tak? Celaru lah. Tak baca mana. Kena baca kitab baru tak celaru. Jangan main dengar ceramah ya. Dan satu lagi, kalau kita dengar kupasan hadis dia kena mengikut dia kena ikut huraian fiqh. Tidak celaru. Fiqh ni menyelaraskan hidup kita. Tak solat raya sebab haid, dia memang haram solat. Macam mana ni? Tak apa nampak. Kan hari tu. Boleh qada juga? Boleh. Sebab semayang raya tu semayang berwaktu. Gazet waktu dia tetap 1 Syawal, 1 Syawal, 1 Syawal. Bila-bila pun semayang Aidilfitri 1 Syawal. Bila waktu dia? Ada waktu mula, ada waktu habis. Ada harinya, tarikhnya 1 Syawal. Bermula daripada terbit matahari. Dengar, semayang tak boleh ketika terbit matahari kecuali semayang Aidilfitri, Aidil Adha. Semua jenis semayang sunat tak boleh ketika terbit matahari kecuali semayang Aidilfitri, Aidil Adha. Terbit matahari, syuruk je nak semayang, boleh tak? Boleh. Boleh. Bukankah kena tunggu naik matahari segala? Hak tu semayang duha, semayang isyraq kena tunggu. Semayang Aidilfitri, Aidil Adha, matahari jengui, matahari keluar je nak semayang terus boleh. Habis dia bila? Habis dia 15 minit sebelum zuhur. Semayang Aidilfitri, Aidil Adha bermula min tulu'il syams, daripada terbit matahari sehingga dekat-dekat nak zuhur, 15 minit lagi nak zuhur. Jadi dia ada time dia yang muhaddad, yang telah ditetapkan. Siapa tak semayang boleh qada. Tak kira qada lah. Usalli sunnata Aidilfitri. Aidil Adha serupa. Aidil Adha ni kalau kita nak semayang cepat-cepat, terbit matahari boleh dah. Boleh dah. Nak kena tunggu, tak payah tunggu. Di Syria, dia pas semayang subuh, tak balik lah. Zikir. Jam digital bunyi tit, terbit matahari. Terus, semayang terus. Kita duk ingat macam Melayu 8.30. Saya pergi semayang subuh, lepas tu sakit perut balik rumah, sarapan apa semua. Duk ingat pukul 8.30. Kan? 8.30 kita pergi, tak ada siapa. Orang pergi sembelih lembu habis dah. Barulah saya pun tersedak, buka kitab balik. Oh, semayang raya ni terbit matahari on lah, boleh semayang dah.
Cuma afdalnya macam kita ni orang Melayu ni jenis cari hak terbaik. Afdalnya 8, 8.5 tu lah. 8, 8.5. Kalau cerita boleh lah terbit matahari tu semayang tu. Saya tanya Arab, awak semayang cepat sangat. Dia pun kata lapang, hantar lapang. Kan Aidil Adha tak makan, tak sarapan. Aidil Adha, mereka sembahyang subuh, mereka akan takbir raya. Terbit matahari je dia sembahyang tu ya. Dia kata, pasal apa? Pasal lapar, lepas tu pergi kerja banyak. Mereka kalau korban ni bukan macam kita, beratus-ratus ekor. Jadi, dalam kitab pun memang sebut boleh. Hari lain tak boleh. Hari raya boleh sembahyang. Sembahyang bukan sembahyang isyraq duha tu. Sembahyang sunat Aidil Adha, Aidil Fitri sebaik matahari terbit. Tapi hak kita duk buat ni elok dah lah pukul 8, 8.30 ni. Dah lah nak mandi pun dulu. Okey, baik. Ustaz, kalau kita sengaja melambatkan solat sunat duha hingga luput waktu duha, dah dekat-dekat nak zuhur, boleh qada juga? Boleh, dia tak syarat tertinggal, tak sengaja tinggal, tak lah. Tu makna abadan tu. Nudiba qada'uhu abadan, sunat qada tanpa diletak sebarang syarat. Syarat istiqamah tak ada syarat. Sengaja tinggal, tertinggal pun tak disyaratkan. Okey. Mana dia lagi? Sekurang-kurang cukup 3 helai rambut, betul? Dalam bab wuduk sapu rambut, selai pun tak apa, setengah helai tak apa, janji sapu. Tapi kita jangan buat macam tu lah, kita sapu seluruh kepala. Sapu seluruh kepala dapat pahala lebih. Okey. Solat Id sahaja dibenarkan sebaik waktu matahari terbit. Okey, betul itu. Yang kena mengaji tahulah. Jadi yang secara umumnya matahari terbit tak boleh main sunat. Dilarang. Kemudian ditakhsiskan. Ada umum, ada khusus. Ditakhsiskan, dikeluarkan. Hak ni hukum haram. Haram sembahyang sunat ketika matahari terbit. Dikeluarkan situ ada 2 sembahyang sunat hak boleh waktu matahari terbit. Hak ni haram, hak ni harus. 2 tu apa? Aidil Fitri, Aidil Adha. Ini dipanggil takhsisul am. Sad ya sad sis. Takhsisul am. No? Takhsisul am. Macam Quran kata hurrimat alaikumul maitah, diharamkan ke atas kamu memakan semua jenis bangkai, semua. Ini haram. Secara umum haram. Dikeluarkan 2 ekor ikan belalang. Hak ni apa pula? Hak ni halal. Hak ni haram. Hak ni am. Hak ni takhsisul am. Ngaji pilah ni usul fiqh, istilah-istilah dia. Sunat apa lagi? Seronok juga kalau Ustaz selit. Kita nak fokus untuk 10 Zulhijjah nak mai ni. Betul ke Ustaz ada orang kata malam terbaik 10 Ramadan, siang terbaik 10 Zulhijjah. Maaf Ustaz, masuk tajuk Zulhijjah. Okey. Ya, Allah bersumpah. Wal fajr, demi waktu subuh. Subuh ni berkat. Demi subuh. Subuh ni ada apa? Ada keberkatan. Nabi doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu subuh. Baca Quran waktu subuh, berkat. Buat kelas Quran. Tadarus, subuh. Inna Quran al-Fajr kana mashhuda. Quran yang dibaca waktu subuh disaksikan oleh jutaan malaikat. Walayalin ashr, dan 10 malam. Allah sumpah dengan 10 malam. Allah tak sumpah kalau benda tu tak hebat. Innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Sesungguhnya sumpahan Allah itu kalau kamu tahu mempunyai nilai yang sangat besar. Jadi Allah sumpah dengan walayalin ashr, 10 malam. Demi 10 malam. Ulama kata 10 malam ataupun 10 hari. 10 malam ni mana ashrul awakhir min Ramadan. 10 malam terakhir daripada Ramadan. Allah bersumpah kerana salah satu malamnya itu ada malam Lailatul Qadr. Okey. Kemudian kalau kira hari 10 juga. 10 hari yang terbaik ni ialah
10 hari permulaan Zulhijjah, berdasarkan hadis Nabi, tidak ada amal soleh yang paling disukai oleh Allah daripada buat amal soleh pada 10 hari awal Zulhijjah. Ashrul awail, 10 hari yang awal min Zulhijjah, daripada bulan Zulhijjah. Pasal apa? Pasal dalam 10 hari tersebut ada satu hari yang grand, yang hebat, iaitu hari wukuf di Arafah. 9 Zulhijjah. Di 1 sampai 10 Zulhijjah, dia menjadi hari-hari yang berkat kerana ada satu hari yang terbaik, iaitu hari wukuf di Arafah, 9 Zulhijjah. Kalau malam Ramadan kerana Lailatul Qadar, kalau siang Zulhijjah kerana hari wukuf. Maka antara amalan yang baik supaya hari-hari kita ni dipenuhi dengan ibadat ialah puasa. Puasa 1 Zulhijjah, puasa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebab puasa ni daripada subuh sampai maghrib full dengan ibadat. Setiap napas kita, rehat, tidur kita, bangun kita, jalan kita, kita dalam keadaan saum. Ana saim, aku puasa. Daripada subuh sampai ke maghrib. Kalau baca Quran, laratkan nak baca daripada subuh sampai maghrib. Kalau berzikir, laratkan daripada subuh sampai maghrib. Tapi puasa, insya-Allah, setiap minit, setiap saat kita dalam ibadat. Jadi, oleh kerana ada yang tanya, yang terbaik 10 Zulhijjah, buat apa? Buat puasa sunat. Tapi 10 Zulhijjah tak boleh lah. 10 Zulhijjah tu raya. 10 Zulhijjah tu dah raya. Mana 1 sampai 9. 1 sampai 9. Kalau tak mampu juga, boleh selang-selang. Kalau tak mampu juga, sekurang-kurangnya 9 Zulhijjah, jangan tinggal. Puasa sunat. Puasa apa? Puasa hari wukuf di Arafah, 9 Zulhijjah. Sekurang-kurangnya sehari itu tak apa dah. Kemudian ada pendapat lain kata 10 lagi, ada satu lagi 10 awal Muharram, awal tahun. Sambut awal tahun dengan berpuasa 1 Muharram sampai 10 Muharram. Jadi kita ada 3 10 terakhir Ramadan, ibadat malam-malam tu untuk mencari Lailatul Qadar. 10 awal Zulhijjah kita puasa 9 hari, 1 sampai 9 Zulhijjah. Kemudian Muharram awal tahun, kita sambut awal tahun dengan berpuasa 1 Muharram sampai 10 Muharram. Tak larat puasa Tasu'a, Ashura, 9 Muharram, 10 Muharram. Tak larat juga 10 Muharram saja pun tak apa. Dan ada pendapat puasa 10 11 atau 10 saja. Jadi 30 hari ya dalam setahun, hari-hari yang menjadi sangat mulia, sangat berkat. Pahalanya dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 akhir Ramadan, 10 awal Muharram, 10 awal Zulhijjah. Okey, baik ya, soalan macam tu sangat baik. Buatlah ibadat apa pun, derma banyak-banyak ni. 10 awal derma kita pun dilipat gandakan. Pahalanya melebihi pahala berjihad pada jalan Allah. Kata Nabi, musak sungguh pahala dia. Semayang sunat, buat baik. Yang dicadangkan oleh ulama, puasa. Pasal puasa tu dia non-stop daripada subuh sampai maghrib. Setiap saat tu dalam ibadat. Setiap solat sunat yang mempunyai waktu seperti solat hari raya, solat duha, witir, rawatib yang mengiringi solat fardu, apabila terluput waktunya, sunat diqada selama-lamanya. Kerana solat sunat yang tersebut di atas menyerupai solat fardu di sudut mempunyai waktu, maka sunat diqada apabila ditinggalkan, seperti mana wajib diqada solat fardu apabila ditinggalkan. Jadi dalil dia qiyas lah. Solat fardu kitaban mawquta, kewajipan yang berwaktu. Solat sunat pun oleh kerana dia ada waktu, hak ni ada waktu, hak ni ada waktu, maka secara qiyas dia hukum sama. Solat fardu wajib qada, solat sunat sunat qada. Macam itulah. Ia termasuk dalam umum hadis di bawah. Idza raqada ahadukum 'anis salah aw ghafala 'anha falyusalliha idza dzakaraha fa inna Allaha yaqul aqimis salata li dzikri. Apabila seseorang kamu meninggalkan solat kerana tertidur atau terlupa, maka hendaklah dia menggantikan solat yang ditinggalkan itu apabila dia mengingatinya. Kerana sesungguhnya Allah berfirman yang bermaksud, dirikan solat untuk mengingatiku. Tetapi jika solat sunat itu kerana bersebab, saya urai dah tadi, bukan jenis berwaktu, seperti gerhana, minta hujan, tahiyatul masjid dan istikharah, maka tidak boleh diqada.
Dia dah balik rumah daripada masjid, baru dia teringat, aku tak sembahyang sunat tepi masjid tadi, aku nak sembahyang. Nak sembahyang kena pergi masuk masjid lah. Main di rumah tak boleh, aku qada lah, tak boleh qada. Okey. Kemudian ada dalil Nabi qada lepas asar. Qada sembahyang sunat zuhur lepas salat asar. Isteri Nabi nama Ummu Salamah tanya Nabi, wahai Rasulullah, sembahyang apa lepas asar ni? Nabi kata sembahyang sunat. Dia terkejut. Mana boleh sembahyang sunat lepas asar? Bukan semua sembahyang sunat tak boleh. Sunat asar boleh. Saya sebut dah takhsisul am. Lepas sembahyang asar, nak sembahyang sunat asar, boleh. Okey? Nabi qada sunat zuhur, sunat ba'diyah zuhur. Nabi qada lepas asar. Pasal apa? Pasal ada satu rombongan nama rombongan Abdul Qais. Rombongan dari Yaman, nama rombongan tu rombongan Abdul Qais. Ketua rombongan nama Abdul Qais, maka rombongan tu nama rombongan Abdul Qais. Grup Abdul Qais. Ni pemain ziarah Nabi. Macam kita ada apa? Rombongan Cik Kiah. Rombongan Cik Kiah. Cik Kiah tu ketua kot. Nama rombongan dia. Selalu orang nama syarikat travel apa-apa kan. Ni nama orang. Rombongan Abdul Qais ni, mereka main daripada mana? Dari Yaman. Pemain daripada Yaman. Ni pun masuk Islam dah. Mai nak duduk di Madinah, nak jumpa Nabi. Tak pernah tengok Nabi. Masuk Islam melalui sahabat-sahabat Nabi lah. Dakwah. Sampai je di Madinah ni perkalut lah. Dia cari Nabi, dia peluk Nabi dengan peluh, bau ketiak semualah. Perjalanan daripada Yaman nak sampai Madinah tu banyak hari. Busuk badan, berdebu. Cuma ada seorang lah, dia tak pergi peluk Nabi. Dia pergi mandi dulu. Dia pakai baju hak baru, dia pakai minyak wangi, baru dia mai salam Nabi, peluk Nabi. Nabi puji dia. Nabi kata, kamu bagus, tak tergopoh gapah. Pada kamu ada dua sifat mulia, al-hilmu wal-anad. Kamu suka kekemasan dan kamu tidak gopoh. Pergi mandi dulu. Sebab tu kita kalau pergi Madinah, check in hotel dulu, buang air dulu, mandi dulu, pakai sabun, pakai shampoo, tukar baju. Jangan sampai Madinah orang qamat. Masjid Madinah duk qamat, kita nak lari pergi terapa. Jangan, Nabi tak suka macam tu. Jadi ini cerita rombongan Abdul Qais. Mereka ni bila main Nabi layan mereka, lepas zuhur Nabi jamu makan, Nabi tak sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Sibuk duk layan mereka, Nabi tak sembahyang ba'diyah zuhur. Petang tu Nabi qada balik. Salat ba'diyah zuhur, Nabi qada lepas sembahyang asar. Boleh ke? Boleh. Baik, kita tengok seterusnya tajuk Qiyamul Lail wa Tahajjud. Qiyamul Lail dan Tahajud. Tahajud syarat dia tidur. Qiyamul Lail tak syarat tidur. Qiyamul Lail ialah kita salat malam, tak syarat tidur. Termasuk dalam Qiyamul Lail ni sembahyang witir lepas Isya tu Qiyamul Lail dah. Termasuk dalam makna Qiyamul Lail ni tarawih. Tak syarat tidur pun. Tapi kalau tahajud kena syarat tidur. Tahajud mesti tidur malam. Saya pernah tanya guru saya, bilakah waktu sembahyang sunat tahajud? Dia kata tahajud ni dia bukan sembahyang berwaktu. Tahajud sembahyang bersebab. Bila kamu tidur malam, kamu jaga, kamu boleh ambil wuduk, kamu boleh sembahyang. Jangan tanya bila waktu tahajud. Kerana dia jenis bersebab, dia bukan jenis berwaktu. Betul tak? Okey? Oleh kerana dia bersebab, sebab tidur tu, tidur hak lena tu, tidur hak jerap lena tu, maka boleh sembahyang tahajud. Maknanya kalau kita tidur waktu maghrib, boleh tak? Kuliah maghrib, ustaz duk mengajar, letih sangat, kita duduk kuliah maghrib, kita tidur. Tidur betul lah, tidur tak sedap mengeruh. Kalau mengantuk, dia masih dengar suara ustaz, cuma dia tak faham apa ustaz baca kitab tu. Dia tak faham. Tu mengantuk. Mengantuk, takrif dia, boleh dengar orang sampaikan ilmu tapi tak faham. Boleh dengar. Bila habis, dia tahu habis, dia pun jaga. Tu mengantuk. Tidur pula, dengar tak apa pun tak. Hilang tu. Kira habis kuliah orang kena gerak lah. Kalau sampai mengeruh tu memang tidur. Lena lah. Orang utara panggil lena. Orang yang tidur dalam kuliah maghrib, dia boleh dah sembahyang tahajud sebenarnya.
Bila dia sembahyang tahajud, ikut dia. Lepas sembahyang isyak ke, sebelum sembahyang isyak ke, ikutlah. Sebab dia tidur malam, tidur nyenyak, syarat. Jadi kalau kita kata tahajud ni mesti 3 pagi, 4 pagi, kita meletak waktu pula. Dia bukan berwaktu, dia bersebab. Siapa tidur boleh. Walaupun tidur di awal malam, maghrib, boleh sembahyang tahajud. Itu saya tanya guru saya. Tanya. Boleh. Cumanya afdal. Dia ada beza antara afdal dengan kita nak jawab tu. Afdal, kalau orang tanya, oh lepas maghrib boleh dah. Elok ke ustaz sembahyang tahajud lepas maghrib? Dia tidur maghrib tu, tidur sungguh lah. Bukan kata pejam-pejam. Tidur sungguh. Dia tahulah diri dia, bangun mata merah. Elok akan kita sembahyang tahajud lepas maghrib ke lepas isyak ni? Jawab, kalau tanya elok, jawab dia tak apa elok lah. Tunggulah pukul 3, pukul 4 pagi tu. Jaufil lail, di tengah malam. Di sepertiga malam. Dulu ada lagu Datuk Sharifah Aini kan? Di sepertiga malam. Yang tu time yang terbaik. Time yang terbaik. Jadi tidur maghrib pun boleh. Tidur sampai mengeruh punya. Lagi orang gerak main isya, dia main isya. Belum nak balik, dia buat usalli sunat tahajud. Sembahyang tahajud. Boleh. Sebab tahajud tu ialah jaga dari tidur. Kena faham tu. Tahajjada. Tahajud. Solat sunat pada waktu malam sangat dituntut sekalipun dengan jumlah rakaat yang sedikit sahaja. Kerana Nabi sentiasa mengekali qiyamul lail dan menggalakkan umatnya berbuat demikian. Nabi wajib qiyamul lail. Nabi wajib tahajud. Sahabat-sahabat pun di peringkat awal wajib tahajud. Kemudian dimansuhkan. Tak wajib. Hanya Nabi je dikekalkan kewajipan bertahajud. Untuk Nabi. Ayat Quran sebut untuk Nabi secara khusus. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, for you. Lak tu for you. Only. Sebahagian malam fatahajjad, bangun dari tidur, kena tidur tu. Bangun daripada tidur, solat. Ayat ni menunjukkan Nabi tidur tak? Nabi tidur. Kalau tak tidur, tak boleh tahajud. Memang syarat kena tidur. Maka kalau orang tu dia buat ibadat sampai tak tidur satu malam tu, tak betul ya. Nabi tidur. Sebahagian malam, hendaklah kamu tidur, fatahajjad. Kamu bangun dari tidur. Nafilatal lak. Tahajud itu tambahan. Salat fardu 5. Nafilatan tambah dengan tahajud lagi. Nabi tak cukup 5. Allah tambah lagi. Tambah untuk siapa? Nafilatal lak. Tambahan untuk kamu. Untuk Nabi jadi wajib. Ini dipanggil khususiat. Khususiat ni kat Nabi ya, kita tak boleh. Contoh Nabi boleh saumul wisal. Nabi boleh puasa maghrib pun tak buka, isya pun tak buka. Puasa sambung menyambung. 24 jam puasa, esok puasa lagi, dipanggil puasa wisal. Tak makan, tak minum walaupun seteguk air. Kuatnya Nabi, Allah membenarkan. Nak tunjuk kekuatan Nabi, Nabi tak makan siang, tak makan malam, esok tak makan, malam esok tak makan, 3-4 hari. Pernah Nabi dipanggil saumul wisal. Yang pertama makanan tak ada. Yang kedua larat tu, kuat tu. Ataupun makanan ada sikit, Nabi suruh isteri-isteri makan, Nabi tak makan. Kuat tu. Kuat. Tak pengsan. Kita haram puasa wisal. Kalau kita macam tu, kita seksa diri. Khusus untuk Nabi, tak apa. Kita, no, tak boleh. Nabi boleh kahwin ramai. Kita limit 4. Ada khususiat yang macam tu. Nabi boleh kahwin sampai 11 orang isteri Nabi. Kita nak kahwin 11 ikut sunnah. Sunnah 11. Tak boleh. Itu ajaran sesat. Itu ada tajuk khususiat. Khususiat umat tak boleh ikut. Tahajud kalau nak ikut boleh, cuma tak wajib. Sunat. Ada benda tak boleh ikut. 11 orang isteri tak boleh ikut. Puasa tak buka siang malam 24 jam, 48 jam. Yang ni kalau ikut haram, menyeksa diri. Kita kena buka puasa. Buka puasa tu wajib. Buka puasa awal sebaik saja maghrib. Menyegerakan buka puasa tu sunat, tapi buka puasa tu wajib. Jangan sampai puasa tak buka puasa. Mogok lapar tak boleh. Puasa sunat boleh. Mogok lapar tak boleh. Haram. Menyeksa diri. Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi SAW bangun solat qiyamul lail. Dia tahu mana? Dia rajin musafir dengan Nabi. Dia khadam Nabi. Bila Nabi nak musafir, Nabi ajak dia. Nabi bukan duduk Madinah saja, Nabi musafir.
Ada waktu lapang Nabi musafir. Kadang pasal peperangan, kadang memang Nabi suka musafir untuk mengajar sahabat. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Nabi SAW bangun solat qiyamul lail sehingga bengkak dua kakinya atau dua betisnya. Maka ada orang menegurnya kerana Nabi sudah maksum dari sebarang dosa, maka tidak perlu bersusah payah dengan melakukan ibadat. Maka Nabi SAW menjawab teguran itu dengan bersabda, apakah tidak boleh aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Nabi bersyukur. Sembahyang Nabi bukan pasal nak pahala, nak apa, nak dekatkan diri kepada Allah dan nak terima kasih kepada Allah. Tengok ayat Quran, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami beri kepada kamu. Terjemahan pertama, kautsar tu telaga Kausar, kolam Kausar. Terjemahan kedua, kautsar daripada kathir. Kami memberi kepada kamu kautsar, banyak nikmat. Kamu kena syukur. Kami bagi kat kamu kautsar daripada perkataan kathir, kathratun ni'am, banyak nikmat. Kami bagi macam-macam kat kamu wahai Muhammad. Macam-macam kami bagi. Maka untuk balas kebaikan Allah, apa Nabi buat? Fasalli li rabbika. Semayang. Nabi semayang sampai bengkak kaki. Semayang kerana nak jadi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Macam-macam Allah bagi kat kita. No? Orang lain tak ada rumah, kita ada rumah. Ada isteri, ada anak, ada kenderaan. Alhamdulillah. Syukur. Cara syukur dengan mengabdikan diri, memperbanyakkan sembahyang sunat. Cara syukur juga ialah wanhar, berkongsi rezeki. Sembelih, edak daging. Kita ada beras lebih, kongsi. Duit lebih, kongsi rezeki. Itu tanda syukur. Tanda syukur dengan ibadat kepada Tuhan, tanda syukur dengan hubungan sesama makhluk. Wanhar, korban. Korban tu maknanya sedekah, kongsi rezeki, baru syukur. Baik. Jadi Nabi semayang sampai bengkak kaki. Bukan gaut, no? Bengkak kaki tu bukan pasal gaut. Daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ni adik ipar Nabi. Nabi kahwin dengan kak dia Hafsah, anak Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku bermimpi, ni Syu'aib cerita mimpi. Aku bermimpi pada zaman Nabi SAW. Seolah-olah aku sedang memegang secebis kain sutera. Pegang tak apa, pakai tak boleh orang lelaki kan. Tapi yang ni dalam mimpi. Dia pegang kain sutera. Seolah-olah tiadalah satu tempat pun yang aku hendak duduk di dalam syurga. Dia mimpi masuk syurga. Melainkan kain itu berterbangan ke tempat tersebut. Dia pegang kain sutera dalam mimpi dia. Dia rasa nak duduk atas kursi cantik tu. Kain tu pergi terbang duduk situ. Dia rasa nak masuk dalam istana ni. Kain tu terbang masuk istana. Dia rasa nak pegang buah ni. Kain tu pergi kat buah tu. Dalam mimpi dia. Hati dia rasa nak pergi mana? Aku nak pegang bunga tu. Kain tu terbang pergi menyelubungi, menutup bunga tu. Bunga dalam syurga yang dia mimpi. Seolah-olah tiada satu tempat yang aku hendak duduk di dalam syurga, melainkan kain itu berterbangan ke tempat tersebut. Kemudian aku melihat dua orang lelaki datang kepadaku. Ada dua bodyguard pula dah. Dia mimpi. Mereka berdua ingin membawa aku ke neraka. Pula dah duduk dalam syurga dah. Ada lelaki tangkap dia, nak bawa dia pergi neraka. Baru nak bawa, tak bawa lagi, baru nak. Mungkin dua ni kata, kita tangkap dia, kita lempak dalam neraka. Ni apa mengusik dia macam tu. Tiba-tiba muncul satu lagi malaikat. Dua malaikat, ni mai pula malaikat ketiga, dan berkata, kamu tidak perlu risau. Wahai budak, tak payah risau. Dan malaikat itu memberi arahan kepada dua lelaki itu. Lepaskan dia. Kemudian mimpi aku ini diceritakan kepada Nabi oleh kakakku yang bernama Hafsah radhiyallahu anha. Dia mimpi, dia cerita kat kak dia. Dia tak berani nak cerita kat Nabi. Kak dia, isteri Nabi, Sayyidatuna Hafsah, cerita kat Nabi. Ingat mimpi dia macam tu, kain sutera, terbang sana, terbang sini dalam syurga. Kemudian ada malaikat nak tangkap dia, nak lempak dalam syurga, dalam neraka. Ada malaikat lain larang. Jangan apa-apakan dia. Dia pun terjaga. Bila sampai cerita ni kepada Nabi, apa kata Nabi? Maka Nabi SAW bersabda, ni'mar rajul Abdullah
law kana yusalli minal lail. Nabi kata sebaik-baik lelaki adalah Abdullah. Abdullah bin Umar tu baguslah, dapat mimpi macam tu bagus. Dialah lelaki yang bagus. Waktu ni dia baru kanak-kanak. Dia nak pergi perang Badar, Nabi tak bagi, Uhud tak bagi, pasal dia masih belum baligh. Dia boleh pergi perang tu, perang Khandaq. Hak tu perang tu Nabi izinkan. Dia sangat suka meniru abang ipar dia. Cara Nabi duduk, cara Nabi makan. Sehingga kan dalam satu musafir, sampai satu tempat, dia turun duduk, bercangkung. Orang tanya dia, buat apa? Dia kata tak buat apa. Dulu Tarni Nabi qada hajat. Nabi qada hajat tahun tu, dia pun berhenti di tempat Nabi tu. Walaupun dia tak ada nak rasa sakit perut, dia buat action, buat cara. Ini adik ipar Nabi, Abdullah bin Umar. Nabi kata, dialah sebaik-baik lelaki. Abdullah, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah. Lau kana yusalli minal lail, jika dia mendirikan solat malam qiyamul lail. Nabi kata dia bagus dah, tapi lepas mimpi tu dia boleh pergi tidur balik. Dia lelaki yang baik dan dia akan jadi orang yang lebih baik kalau dia qiyamul lail. Nabi cakap macam tu je. Cakap Nabi jadi doa tu. Sebelum tu dia tak qiyamul lail, dia pun budak-budak lagi kan. Lepas Nabi cakap macam tu, bukan Nabi jet dia, bukan Nabi puji dia. Puji daripada guru untuk bagi budak jadi baik. Bukan puji yang merosakkan dia jadi riak satu macam, tak mau. Nabi puji dia, budak bagus ni, dan lagi bagus lagi kalau dia semayang malam. Lepas Nabi doa macam tu, apa dia buat? Wa kana Abdullah yusalli minal lail. Selepas sabdaan Nabi ini, Abdullah bin Umar sentiasa solat di tengah malam. Tak pernah meninggalkan lagi qiyamul lail. Masya Allah. Sebelum tu cara budak-budak lah. Tidur, mimpi, subuh semayang, qiyamul lail tak buat. Dapat doa daripada Nabi, dapat pujian daripada Nabi tu. Ni'mar rajul, sebaik-baik lelaki Abdullah. Tapi syarat dia nak jadi sebaik-baik lelaki ni kalau dia semayang malam. Kita pun boleh dapat macam tu, sebaik-baik lelaki kita kalau kita mendirikan solat pada waktu malam. Sekurang-kurangnya sebelum masuk subuh lah, kita sempat semayang 2 rakaat pun tak apa dah. Jadilah manusia yang ni'mah, sebaik-baik. Okey, kita berhenti takat ni dulu. Sebagai penutup ni, Nabi bagi satu doa. Kalau malas nak qiyamul lail, kita jaga dah. Jaga dah. Ada siapa pergi call kita, tak tahu. Pukul 4 pagi, kita terjaga, terkejut. Atau bunyi bising, kita pun terkejut. Kalau kita malas lah nak bangun qiyamul lail, sekurang-kurangnya kita baca zikir ni. Nabi kata, sesiapa yang terjaga di tengah malam dan membaca zikir, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baca ni pun tak apa dah. Tak mau nak main tahajud, nak tidur. Baca ini. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kena baca betul-betul. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit. Tak ada. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Siapa baca hak ni? Oh, terjemahan dalam kitab Tanwir ni dia tak lengkap no. Dia ada tu tergantung. Siapa baca hak ni awaknya? Nabi kata, "Tsumma qala Allahumma ighfirli." Kemudian dia kena tambah. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, ampuniku." Au da'a, atau dia doa apa-apa pun. Jadi zikir ni lepas itu tutup dengan doa. Doa ya Allah ampuniku atau doa apa-apa saja, ustujibalah, mustajab doanya. Fa in tawadda'a wa shalla, tapi kalau dia bangun berwudu, solat, qubilat salatu, solatnya diterima. Dia ada pilihan sama ada nak bangun ambil wudu ataupun alal aqal sekurang-kurangnya dia berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah. Allah kena ikut turutan yang betul. Wala haula wala quwata illa billah. Angkat tangan, ya Allah ampuniku, ya Allah kurniakan rezeki yang kepadaku, murah rezeki, dapat isteri yang salihah, ya Allah, ya Allah. Tidak boleh, tak apa. Tapi kalau bangun wudu, solat lagi terbaik ya. Lagi baguslah. Okey, tambah sikitlah. Lepas dia zikir ni, apa perlu dia buat? Dia kena doa, ya Allah ampuniku, atau apa-apa doa, makbul doanya, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Petang ni kita sambung muka surat 194 insya-Allah. Kita dah sampai tengah kitab dah.
Ada setengah lagi kitab. Bagi yang belum memiliki kitab, boleh berhubung dengan saya. Kita dah sampai setengah. InsyaAllah setengah lagi khatam. InsyaAllah dengan izin Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.